Okey, so jom mari kita tengok cara nak selesaikan ketaksamaan linear serentak. Okey, serentak macam yang minggu lepas pula, 2 minggu lepas ke 3 minggu lepas, kita dah belajar persamaan linear serentak. Guna cara penggantian, kita guna cara penghapusan. Okey, itu persamaan linear serentak. Apa yang bezanya ketaksamaan linear serentak dengan yang persamaan linear serentak? Macam yang saya pernah bagi tahu minggu lepas. Okey, simbol yang kita guna adalah kurang daripada, lebih besar daripada, ataupun kurang daripada atau sama dengan, lebih besar daripada atau sama dengan. Okey, so ini 4 simbol yang kalau kita nampak, kita tak boleh namakan ini sebagai persamaan, tetapi kita namakan sebagai ketaksamaan. Okey, so di sini kita nak menyelesaikan secara serentak. Maksudnya kita perlu cari nilai X bagi ketaksamaan yang pertama dan kita perlu cari nilai X bagi ketaksamaan yang kedua, di mana X ini boleh menjadikan ketaksamaan kedua-dua ini benar pada satu masa yang tertentu. Maksudnya ataupun pada satu masa yang sama. Okey, maksudnya kalau X kita guna, katakan kalau X kita guna 3. Okey, ini adalah membuatkan ketaksamaan yang pertama ni betul. Tetapi kalau dia tak sesuai untuk digunakan untuk ketaksamaan yang kedua, so nilai X sama dengan 3 ni kita tak boleh guna. Okey, so kita kena cari satu nilai X di mana dia sesuai digunakan untuk kedua-dua ketaksamaan yang diberi dalam soalan. Okey, bagi sesiapa yang tak faham apa yang saya terangkan sekarang, tak apa. Kita buat dulu, nanti saya akan terangkan macam mana ya. So sekarang kita nampak soalan ini ada 2 ketaksamaan. So kita perlu selesaikan setiap satu ketaksamaan ini dulu ya. So katakan saya ambil yang pertama. Okey, kita tengok yang A. Kita ada 2X tambah 5 kurang daripada 11. So langkah pertama, kita ambil yang pertama dulu. Okey, so ini kita buat macam cara biasa. Kita nak dapatkan nilai X. So macam biasa saya nak X sahaja yang tinggal di sebelah kiri. 2 dengan 5 perlu dipindahkan ke sebelah kanan. Okey, so sekarang kita nak pindahkan 2 atau 5 dulu? Siapa ingat yang saya ajar? Kita patut pindah siapa dulu? Pindah yang paling jauh dulu ke pindah yang paling dekat dulu dengan X? Jauh. Yes, jauh. Kita akan pindahkan yang paling jauh daripada X dulu. So tambah 5 akan dipindahkan ke sebelah kanan dulu. So sekarang sebelah kiri kita tinggal 2X. Sebelah kanan punya semua salin macam biasa. Okey, so sekarang yang pindah masuk sentiasa letak belakang. Ingat yang ni sentiasa letak belakang untuk nombor yang baru pindah masuk. So tambah 5 pindah ke sebelah kanan dia akan jadi tolak 5. So 2X kurang daripada 6. Sekarang X dengan 2 saya nak pindahkan 2. Sekarang 2 dengan X, apa hubungan mereka? Darab. Yes, bagus Syakirin. So darab 2. Kalau darab 2 pindah ke sebelah kanan, nanti dia akan jadi bahagi. Darab jadi bagi, bagi jadi darab. Ingat sentiasa. So, sebelah kiri tinggal X. Ini perlu tukar tak? Ataupun perlu terbalikkan tak simbol? Tak. Tak perlu. Kita perlu terbalikkan simbol apabila kita darab ataupun bahagi nombor negatif. Ini darab nombor positif. Okey, 2 ni depan dia tak ada simbol. Maksudnya itu adalah positif. Okey, so positif kita tak payah tukar ataupun terbalikkan simbol. Kita salin macam biasa. Yang pindah masuk kita letak di belakang ataupun kita letak di bawah, bahagi 2. So X kurang daripada 3. Okey, ini penyelesaian untuk yang pertama. Okey, sekarang mari kita tengok yang penyelesaian untuk yang kedua pula. Dalam soalan yang sama ya. Nanti saya terangkan kenapa. Okey, sebab kita nak selesaikan secara serentak ya. So, saya salin semula ketaksamaan yang dibagi. Lepas tu, jom selesaikan. Bagi saya jawapan untuk X. Cuba. Kita nak pindah siapa dulu? 10. Yes, bagus. Sebelah kiri tinggal. Saya nak pelajar lain yang jawab. Kenapa pelajar satu diamond je yang jawab? Satu kristal. Siapa boleh wakilkan? Kalau saya dah pindahkan tolak 10, sebelah kiri tinggal apa? -7. -7. 3X, okey. Saya faham apa masalah kamu.
3x dengan 10. Sebutan serupa ke tak serupa? Ini ada x. Ini ada x tak? Ini tak ada x, tak boleh tolak. Kita tak boleh tolak kalau benda yang tak sama. Kalau ini 10x, itu 3x, boleh. Kita akan dapat negatif 7x. Ini yang betul. Kalau awak cakap nak 3 tolak 10, itu boleh dapat negatif 7. Tapi ini ada satu ada x, satu tak ada x. Mereka bukan sebutan serupa. Kita tak boleh buat tolak. Sekarang, apa yang saya nak buat? Saya nak tinggalkan x sahaja di sebelah kiri. So, 3 dengan 10 saya kena pindah ke sebelah kanan. Tapi tak boleh pindah sekaligus. Kita kena pindah satu-satu. Kita pindah siapa dulu? Kita pindah 10 dulu. Sebab dia paling jauh daripada x berbanding dengan 3. Okay, so tolak 10 akan dipindahkan ke sebelah kanan. Sebelah kiri tinggal apa sekarang? Tambah 10. Tambah 10. Tak, sebelah kiri. Sekarang tinggal apa? 3x. Yes, sebab tolak 10 akan dipindahkan. So, sebelah kiri kita tinggal 3x. Tak apa kalau siapa yang tak faham, nanti saya akan ulang untuk soalan yang seterusnya. Okay, so yang lain kita salin macam biasa sebab yang lain tak pindah. Yang pindah masuk sekarang, okay, saya nak belajar apa? Crystal, cuba jawab. Tolak 10 pindah ke sebelah kanan akan jadi? Tolak akan jadi? Crystal. Tak kisah siapalah, saya bukan marah pun. Saya nak awak belajar. Tadi ini tambah sudah jadi tolak. So, sekarang tolak jadi? Tambah. Tolak jadi tambah 10. Kenapalah Syakiri tambah jawab? Tolak. Okey, tolak jadi Cikgu tambah. Jangan tutup mic. Tak apa, bila nak jawab tu buka mic. Tak kisah, tak apa. Bukan. Saya nak awak belajar. Apa nak cakap? Okey. Malu. So, 3x kurang daripada 15. Okey, so sekarang saya nak Amber pula yang jawab Yang lain senyap. Saya nak Amber je yang jawab. Sekarang 3 ni saya nak pindahkan ke sebelah kanan. 3 dengan x, apa hubungan mereka? Darab tambah? 12. Darab tambah tolak bahagi? 3 dengan x, apa hubungan 3 dengan x? Darab. Darab, yes, very good. So, kalau darab nanti pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi? Bagi. Yes, very good. So sebelah kiri sekarang tinggal x sebab 3 mau pindah. 3 mau pindah rumah mah. Okay, so sekarang yang lain saya salin macam biasa. Okay, simbol ini tak payah terbalikkan sebab sini nombor positif. Kalau darab nombor negatif, ini kena terbalikkan. Okay, sekarang tak payah terbalikkan. Okay, lepas tu dia bahagi 3. Darab akan jadi bahagi. Bahagi akan jadi darab. Okay, so sekarang x 5. kurang daripada 5. 5. Yes, very good. So, sekarang, kejap saya cek ada tengah record tak. Cikgu tak nampak. Tak nampak. Dah. Sekarang dah nampak Okay, so sekarang. Okay, baru ada. Okay, kita belum siap lagi tau. Sebab kita perlu cari sama Baru ada nampak. mana satu adalah jawapan yang benar. Nilai x perlu kurang daripada 3 ataupun nilai x perlu kurang daripada 5 supaya sesuai digunakan untuk kedua-dua ketaksamaan di atas. Okay, so macam mana kita nak tahu? So, tengok saya macam mana buat. So, ini kita perlu buat satu garis nombor. Ni satu garis nombor. Kejap. Kenapa bengkok? Okay, saya malas nak guna pembaris. Okay lah. Kejap. Pembaris. Tapi bagus. Thank you sebab tegur. Okay. Sekarang ini pembarisnya. Okay, kita dah dapat buat satu garis nombor. Saya harap korang ingat sebenarnya awal pada bab ini kita perlu pernah buat yang katakan x lebih besar daripada 10. Kita pernah buat yang ni. Betul tak? Masa cuti hari tu. Ke sepatutnya saya kena ulang yang ni Tak apalah, korang dah pandai. Tak apa, sekarang saya ulang kat sini pun sama. Okey, sekarang kita kena bina garis nombor. Okey, bagi kedua-dua jawapan ni So, x kurang daripada 3 dengan x kurang daripada 5. Okey, so sekarang kita namakan ini sebagai yang pertama. Ini yang kedua. So, kita buat yang pertama dulu. Okey, di sini kita tengok ada 2 nombor di atas. 3 dan 5. Okey, ada 2 nombor di atas, 3 dengan 5. So, kita kena letak kat dalam 1, 2, 3, 4, 5.
Kita 3, kena 5. kita perlu letak di dalam garis nombor yang kita nak sediakan. Boleh tak saya tulis 5 di sebelah kiri, 3 tulis di sebelah kanan? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa boleh? Kenapa Tak boleh. tak boleh? Kenapa? Tak tahu. Tak tahu? Pelajar lain boleh jawab tak? Boleh tak saya tulis 5 kat depan, 3 kat belakang? Sebab ikut urutan. Kena ikut urutan. Yes, very good. Kita kena ikut urutan. Kalau dalam garis nombor, kita tahu di sebelah kiri nombor yang kecil. Di sebelah kanan nombor yang besar. So, kalau kita tengok di atas, 3 dengan 5, 3 sepatutnya berada di kiri. 5 sepatutnya berada di kanan. Okay? So, ini first step. Okay, kita buat satu garis lurus, garis nombor. Lepas tu kita buat 2 titik. Lepas tu kita kena isi nombor kat dalam. Okey, nombor apa yang patut kita isi? Kita akan tengok jawapan di atas ni. 2 ni. Okey, lepas kita dah isi nombor sekarang, ingat, kita perlu tengok simbol ini dengan simbol ini. Okey, kalau simbol yang tak ada sama dengan, kita perlu buat satu bulatan yang kosong. Yang tengah-tengah tu tak isi apa-apa. Kalau simbol dia ada sama dengan, okey, kita perlu buat satu titik yang penuh dengan hitam. So, saya guna hitam lah. Nanti korang rasa pelik pula kenapa merah. Sekejap. Okay, so sekarang kita buat yang 3 dulu. Kita buat yang pertama dulu. So, saya buat satu bulatan. Okay, perlu tak saya hitamkan bulatan saya? Tak. Tak perlu hitamkan bulatan saya. Sebab bulatan saya, sebab simbol di atas dia tak ada sama dengan. Dia simbol yang macam ni. So, perlu kita buat bulatan yang tak ada hitam. Yang tak hitamkan. Maksudnya kosong kat tengah. Okay, so sekarang. Dia kata kurang daripada 3. Sekarang saya patut buat satu anak panah ke kiri ataupun saya perlu buat satu anak panah ke kanan. Kalau kurang daripada 3, kita perlu buat ke kiri ke kanan? Kalau kurang daripada 3. Kiri. Yes, very Kiri. good. Sebab kiri nombor kecil. Okay, so kita perlu buat satu garisan ataupun satu anak panah ke kiri. So, ini maksudnya X kurang daripada 3. Okay. Tulis. So, bagi siapa yang tak faham lagi, tak apa. Kita tengok pula X yang 5. Sekarang kita tengok yang kedua. Sama juga, ini bulatan saya tak boleh buat di sebaris dengan yang 3. Saya kena buat tinggi sikit. Okay, saya tak boleh buat kat bawah. Kalau buat kat bawah, nanti dia akan bertindih dengan yang 3. So, saya buat di atas sikit. Okay, so sekarang dia kata kurang daripada 5. Nak ke kiri ke kanan? Kurang daripada 3. Yes, saya akan buat ke kiri. Ini anak panah saya. Kiri lagi. Yes, kiri lagi. Okay, so sekarang macam mana nak cari nilai X yang sesuai untuk kedua-dua ketaksamaan? Kita akan cari, okay, di mana kedua-dua anak panah itu mereka berjumpa ataupun bertindih. So, kalau kita nampak, 2 anak panah yang bertindih di sini. So, maksudnya ini semua adalah kemungkinan nilai bagi X. 2. Ini 3 kan? So, sebelah kiri mesti 2. 1. 0. Negatif 1. Negatif 100. Negatif 200. Semua tu kat sebelah kiri. Okay, so yes, so maksudnya di sebelah kiri 3 ini semua adalah nilai-nilai yang mungkin, yang boleh bagi X. So ini semua adalah nilai X. So sekarang kita tengok tempat yang saya lorekkan, okay, adalah penyelesaian yang mungkin boleh bagi kedua-dua ketaksamaan di atas. Yang bising tu tolong tutup mic Okay, bila nak cakap baru buka mic. Okay, so sekarang di kawasan ini. Kawasan ini semua nilai X ni kurang daripada 3 ke semua nilai X ni lebih besar daripada 3? Kurang dari lebih besar. Lebih besar daripada 3. Lebih besar daripada 3 di sebelah kanan. Yes, semua area ini adalah X kurang daripada 3. Maka ini adalah penyelesaian yang bagi ketaksamaan linear yang serentak. Okey, bagi sesiapa yang tak faham, tengok inilah jawapannya. Okey, untuk kedua-dua persamaan. So, maksudnya apa ketaksamaan? Untuk apa maksudnya di sini? Jom kita semak. Sekejap. So, maksudnya untuk nilai X yang kurang daripada 3, dia boleh membuatkan ketaksamaan ini benar dan ketaksamaan ini benar pada satu masa yang sama. Okey, contoh. Sekarang kita cek jawapan. Okey, 2X tambah 5 kurang daripada 11. Okey, sekarang
X kurang daripada dia nak X kurang daripada 3. Okey, pilih satu nombor yang kurang daripada 3. 1. Okey, X sama dengan 1. Sekarang kita guna X sama dengan 1 ah. So 2X maksudnya 2 darab 1 tambah 5. Ini dapat berapa? 7. Adakah 7 kurang daripada 11? Tak. Ya. So X sama dengan 1 ini valid ah. Maksudnya apa, ketaksamaan ini betul lah. Cuba kita tengok kalau untuk X yang sama, nilai X yang sama untuk persamaan yang ketaksamaan yang kedua. 3X tolak 10 kurang daripada 5. Sekarang kita guna X yang sama X yang kurang daripada 3. Negatif 7. Negatif 7 ini kurang daripada 5. Betul tak? Negatif 7 ni kurang daripada 5. Oh, sorry. Betul. Betul kan? Betul. Okay. So, Betul. maksudnya ini adalah X yang kurang, X yang kurang daripada 3, iaitu saya guna nilai X sama dengan 1. Dia sesuai untuk kedua-dua ketaksamaan ini. Sebab dia sesuai dengan yang ini. Sekarang cuba pula, kalau saya guna X yang lebih besar daripada 3, tengok apa yang akan jadi. Katakan saya guna X sama dengan 4 ah. Katakan sekarang saya guna X sama dengan 4. Kita cek ah. 2X tambah 5. Sekejap. Sorry. Saya punya laptop slow sikit. Saya pakai laptop. Sebab dia dah panas. Cikgu bagi cold fever. Cikgu letak dah Xbox. Cikgu letak tu ais Nanti batu. rosak korang yang Ais ganti batu. kan. Okay, tengok ini dulu. Saya kirim banyak duit. 2X. 2 darab 4. Tambah 5. 8 tambah 5 berapa? 13. Adakah 13 kurang daripada 11? Tak. Ini memang dah salah. Okay, cuba kita cek yang satu lagi. Yang bawah. 3X. Sorry. Cuba kita tengok ah. Kalau kita guna X yang lebih besar daripada 3 ah. Adakah 2 kurang daripada 5? Adakah 2 kurang daripada 5? Ya. Walaupun ini boleh guna X sama dengan 4. Walaupun dia valid Walaupun dia betul dengan yang ini. Tutup mic dulu. Korang tutup mic dulu. Saya nak terangkan. Okey. Ini X sama dengan 4 ah. Dia sesuai untuk ketaksamaan yang kedua. Tetapi dia tak betul untuk yang tak benar Dia jadi tidak benar kalau kita guna untuk ketaksamaan yang pertama. So ini kita maksudnya X sama dengan 4 tak boleh selesaikan kedua-dua ketaksamaan ini pada masa yang sama. Okay, itulah maksudnya ini kenapa kita tak pilih X yang lebih besar daripada 3. Kalau X lebih, kenapa kita tak pilih X kurang daripada 3? So kalau ini X kurang daripada 3, kita sesuai untuk kedua-dua ketaksamaan ini. Dan dia boleh selesaikan kedua-dua ketaksamaan ini pada masa yang sama. So inilah kita maksudkan sebagai menyelesaikan ketaksamaan linear secara serentak. Maksudnya nilai X asalkan dia kurang daripada 3, dia dapat selesaikan kedua-dua ketaksamaan linear ini. Kalau X dia lebih besar daripada 3, nampak tak? Dia tak akan dapat selesaikan kedua-dua. Dia mesti salah satu betul ataupun dua-dua salah. Okey. So yang lain boleh faham ke tidak ni? Tak boleh juga. Boleh. Yang lain tak ada suara. Kalau yang lain tak boleh faham juga, tak apa. Kita tengok soalan B. Okey, kalau masih lepas soalan B masih tidak boleh faham, nanti saya akan cari satu masa ataupun saya akan ulang minggu depan. Okey, sebab sekarang saya tak akan bincang modul dulu So, saya rasa minggu depan pun saya boleh ulang yang ini kalau sesiapa yang masih tidak faham. Okey, sesiapa yang masih tidak faham nanti balik boleh tengok semula video yang saya akan letak di YouTube nanti Okey, ataupun sekarang kita tengok soalan kedua dulu. Okey, kita tengok soalan B. Siapa yang tadi tak faham, tolong tengok sekarang. Tolong beri perhatian. Okey, jangan buka je laptop ataupun buka je handphone, Google Meet, lepas tu entah pergi mana, tengah main game ke apa ke. Tak nak Please, belajar 1 jam ni je. Okey, sebenarnya tak sampai 1 jam pun.
Okey. So sekarang cikgu. mari kita tengok contoh yang kedua. Okey, kita nak cari nilai X di mana dia sesuai digunakan untuk ketaksamaan yang pertama dan sesuai digunakan untuk ketaksamaan yang kedua. Okey, sekarang kita jangan Cikgu Zikri tergesa-gesa. tengah makan. Yes, apa? Zikri tengah makan. Saya belajar. Makan tak apa. Sambil dengar, sambil makan tak apa. Jangan makan kat sebelah tu tapi tengok movie ke, tengok video ke. Tak mau ah. Okey. Sekarang kita buat satu-satu ah. X. Lepas tu kita salin. Okey, sekarang kita nampak di sebelah kiri ada X. Masalahnya sekarang di sebelah kanan pun ada X Macam mana mau buat leh? So kita kumpul X di sebelah kiri. Okey, lepas tu baru kita kumpulkan kanan ada itu semua adalah nombor. Okey, kalau nak senang. Okey, kita kumpul satu-satu ah. So saya mau X di sebelah kiri. Sekarang sebelah kanan pun ada X So saya tak mau X di sebelah kanan Okey, so sekarang saya mau pindah ke sebelah kiri. Okey, 5X ini depan 5 ini tak ada simbol. So itu maksudnya simbol positif. Okay, kalau tak ada simbol itu maksudnya dia tambah. So kalau pindah ke sebelah kiri dia akan jadi Tolak. yes, tambah akan jadi tolak. Okey, so sekarang 5 di sebelah kiri saya mau pindah ke sebelah kanan. Okey, sebab saya mau kiri semua X, sebelah kanan semua nombor. Okey, so senang sahaja. Kalau siapa yang rasa keliru, kita pindah satu-satu. Okey, sekarang kita buat satu-satu ah. Siapa yang boleh diteruskan ah? Siapa kalau yang boleh terus pindah, boleh teruskan. So yang pertama ini 8X tambah 5 tak pindah. Salin balik. Ingat sentiasa saya dah pernah bagi tahu banyak kali. Setiap kali saya cakap kot. Korang pun rasa saya akan berletih. Okey, yang baru pindah masuk wajib letak di belakang. So 8X tambah 5 tak pindah. So kita salin dulu. Yang pindah masuk tambah 5X akan jadi tolak 5X. Okey, yang lain kita salin macam biasa. Jangan lupa negatif 13 ah. Negatif ini 13 punya ah. Okey, so sekarang sebelah kiri kita nampak X dengan X boleh buat potong ah, boleh buat tolak. Ingat X boleh tolak dengan X sahaja. 8X dengan 5 ini tak boleh tolak ah. 2 ini tak boleh tolak sebab mereka bukan sebutan serupa. Apa itu sebutan serupa? 2X 1/3X 0.7X. Asalkan pemboleh ubah iaitu huruf dia sama, ini kita semua namakan sebagai sebutan serupa. Kalau 2X kuasa 2Y. Negatif 1/3Y kuasa 2X. Ini serupa tak? Tak. Tak, sebab apa? Pemboleh ubah mereka tidak sama. Sama. Ini 2X kuasa 2Y. 2X kuasa 2Y maksudnya 2 darab X darab X darab Y. Ada 2X di sini. Tapi yang kat bawah ini Y darab Y darab X. Ada 2Y. Atas ni 2X. Mana sama leh? So ini 2 kita namakan sebagai sebutan yang tidak serupa. Kalau tidak serupa tak boleh buat tolak tambah. Okey, ingat dia tak ada kaitan dengan nombor. Dia kaitan dengan huruf ataupun pemboleh ubah namanya. Okey, so jangan keliru. So that's why tadi saya cakap kalau sebutan yang tidak serupa tak boleh buat tolak tambah. Macam kelas 1D saya pernah bagi tahu. Kalau 1 buah kerusi tambah 3 buah meja. Apa jawapannya? 3 1 kursi. Apa 3 1 kerusi? 40. Boleh 3 dapat meja 1 kursi. boleh dapat 4 kerusi meja ke? Boleh. Tak boleh sebab 4 kerusi dengan meja sama tak benda? Boleh, Tak sama. boleh. Dia tak boleh jadi 4. So jawapan dia masih 1 kerusi tambah 3 meja sebab dia tak boleh tambah So ini jawapannya loh. Sama juga. Kalau 1X tambah 3X kita dapat 4X. Tetapi kalau 1X tambah 3Y kita dapat tambah tak? Tak. Sebab ini dua-dua ni tak sama So tak boleh tambah. Ini jawapannya. So kena Tak sama tak boleh tambah. hati-hati. Yes, kalau tak sama tak boleh tambah. Tinggalkan macam itu sahaja. So ini kena ingat. Tapi ramai yang suka sangat tambah walaupun dia tak sama. Kalau macam tu next time saya nak apa, pergi rumah dia lah, saya nak apa, ambil meja kerusi dia, saya suruh dia, saya ajar dia satu-satu. Meja dan kerusi boleh tambah tak? Zikri.
Okay, please Jika tengok betul-betul Apa pula aku? Okay, so Aku nak diam. sekarang yes, Kau ni Bebek. masalah je, Kirin. Yes, Bebek. macam Jangan betul. bersembang kat sini. Okay, Tak ada. sekarang 2 ini tak boleh tambah. So, apa yang saya patut buat? Saya perlu cari yang boleh tolak. So, yang boleh tolak kedua-dua ini. Okey, ataupun tambah. Sekarang saya patut buat tolak ke tambah. Tengok simbol yang di depan. Tambah atau tolak. Okey, so saya susun. Siapa yang sudah nampak dia terus boleh terus buat Saya susun yang sama serupa sebelah-sebelah. Yang 5 itu saya salin balik. So, jangan silap Tolak ini siapa punya? Tolak ini adalah 5x punya. So, bila awak susun tu jangan salah susun. So, 8x tolak 5x saya dapat 3x. Ini sekarang sudah berbalik semula kepada yang macam biasa. So, kita dah pandai macam mana nak pindah. So, sekarang pelajar kristal. Saya nak pelajar kristal. Pelajar kristal, wujud ke tak ni? Wujud kan? Okey, sekarang saya nak pindah siapa dulu? 3 dengan 5. 3 dan 5 saya perlu pindah ke sebelah kanan. Saya mau pindah mana satu dulu? Kristal? Hello, Kristal. Diorang tak buka mic. Budak Kristal macam tahu je lah. Ada kan? Kristal, jawab tak apa, jawab. Salah tak apa, saya bukannya nak marah pun. 3 dengan 5. Saya nak pindah. Wahai kawan-kawan, bangkitlah. Kristal. Oi. Kristal. Mana budak Kristal? Salah tak Abah, Ma? Bukannya saya marah Ada pun. Siapa jauh Buka daripada X? Buka mic. Siapa pindah dulu? Kristal? Pindah 5. Yes, very 5. good. Siapa yang jawab ni? Kristal Okey, bagus. Sebab 5 paling jauh daripada X. So, kita pindahkan 5 dulu. Tambah 5 pindah ke sebelah kanan. Dia akan jadi, tambah akan jadi. Dah senyap balik. Tambah akan jadi. Yes, tolak. Ingat sentiasa tambah dengan tolak kawan baik. Lepas tu darab dengan bahagi kawan baik, Ma. So, tambah 5 nanti akan jadi tolak 5. Sebelah kiri akan tinggal 3x sahaja. Sebab tambah 5 akan pindah. Yang lain tak pindah, saya salin macam biasa. Okey, lepas tu tambah 5 pindah ke sebelah kiri dah jadi tolak 5. So, bila awak tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 18, Ma. 14. Yes, very good. Sekarang, saya mau pindah 3. 3 dengan X, apa hubungan mereka le? Darab le. Yes, bagi. darab le, betul lah. Lepas tu pindah ke sebelah kanan baru jadi bahagi, Ma. Bagi, Ma. Sebelah kiri sekarang X, Ma. Okey, yang lain saya salin sebab tak pindah, Ma. Okey, lepas tu darab 3. Pindah ke sebelah kanan akan jadi bahagi 3. So, saya dah selesaikan. Yeah. Jawab. Tapi, Negatif now. yes, belum habis. Okey, so sekarang kita try pula yang nombor 2. Kita try pula untuk ketaksamaan linear yang kedua. 3x tolak 4 lebih besar daripada 9x tambah 20. Okey, macam biasa, kita kumpulkan x di sebelah kiri. Okey, sebelah kiri kita ada 3x tolak 4, kita salin dulu. Macam tadi. Yang pindah masuk 9x sebab 9x saya tak mau tinggal dia di sebelah kanan. Kalau x di sebelah kanan nanti susah kita mau buat, Ma. Depan ini tak ada simbol. So, kita tahu dia sebenarnya adalah Okey, positif. So, pindah ke kiri kita akan jadi tolak 9x. Okey, yang lain kita salin macam biasa. Sebelah kanan 9x sudah pindah, dia sudah hilang. So, jangan salin balik lagi, Ma. Ada ramai yang suka. Dia sudah pindah tetapi 9x masih ada lagi. Contoh kalau awak pindah rumah. 9x sudah pindah. Takkan awak pindah rumah, badan awak dah bergerak, baju awak tinggal kat rumah lama kan? Tak ada kan? Ataupun kepala awak pindah sahaja, badan awak masih kat rumah lama. Tak ada kan? Kalau pindah semua akan hancur sekaligus, hapus sekaligus. Sebelah kanan tinggal positif 20. Tapi positif biasanya kita tak tulis. Kalau mau tulis tak salah. Okey. So di sini sekarang buat macam biasa. Susun yang serupa bersama. 9x jangan lupa negatif ini 9x punya. Okey. So tolak 9x. Tolak 4. Besar daripada 20.
Okey, so sekarang 3 tolak 9 tekan kalkulator. Kita akan dapat negatif 6x. Tolak 4 lebih besar daripada 20. Sekarang saya mau belajar satu Amber pula jawab. Negatif 6 dengan 4. Mana satu patut saya pindah dulu leh? Amber. Amber bebe. Amber bebe. Budak lah yang hilang ya. Nak pindah 4 dulu ke 6 dulu? Amber. 10. 4. Yes, Empat. 4. Very good. So, jangan lupa negatif 4 ah. Tolak 4 pindah ke sebelah kanan akan jadi Bahagi. Tolak. Tambah. 20. tambah. 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 So, 20 tambah 4. Jawapannya 24. Sekarang ini saya mau tanya. Negatif 6 dengan X. Hubungan mereka tolak ke hubungan mereka darab? Darab. Yes, Darab. very good. Ini darab. Depan ni tak ada nombor. So, ini maksudnya negatif. Kalau 2 dengan 6, depan ini ada nombor. So, maksudnya ini tolak. Depan tak ada nombor, Negatif maksudnya 4. itu negatif. So, kena tengok betul-betul. Jangan salah. Ini bukan tolak tapi ini maksudnya negatif. Oh, Okey, kena tengok betul-betul lah. So, ini darab negatif 6. Pindah ke sebelah kanan akan jadi bahagi. So, 24 Negatif 6. bahagi negatif 6. Jawapan X soalnya. negatif 4. X sama dengan 4. Betul? Betul? Salah. Salah. Mana salah? Pandai pun dah. Tu, tak dia punya boleh. anak pandang tu. Kurang daripada. Yes, Tukar kenapa? kurang daripada. Kenapa Sebab ada perlu? darab negatif. Yes, X very negatif 4. good. Saya sudah salah di sini ya. Ini bukan lebih besar daripada ataupun lebih daripada. Sebab sini ada darab nombor negatif. Darab nombor negatif jadi bahagi nombor negatif. Simbol ini lebih besar daripada kena tukar ataupun terbalikkan jadi kurang daripada. Kena ingat betul-betul. Darab nombor negatif, kita perlu tukar ataupun terbalikkan. Ini darab nombor positif, tak payah. Darab nombor negatif kena tukar. Okey, so ini baru betul. Okey, so sekarang saya sudah siapkan ataupun saya sudah selesaikan kedua-dua ketaksamaan. Tetapi saya belum siap soalan sebab dia nak kita cari penyelesaian untuk dua-dua ketaksamaan linear secara serentak. Maksudnya nilai X apa yang sesuai digunakan untuk ketaksamaan ini dan ini. Okey, dia mau sesuai untuk dua-dua. So, macam biasa, dengan malasnya saya nak buka dengan pembaris. Okey, kita guna pembaris. Buat satu garis nombor. Okey, lepas itu kita sekarang tak payah tengok yang atas Kita tengok yang dia punya penyelesaian. Kita tengok dua ini sahaja. Kita tengok ini dengan ini saja. Okey, sekarang ada dua nombor bebas. So, bebas kita mau letak negatif 6 di kiri ke kita mau letak negatif 4 di kiri? Siapa paling kecil? Negatif 6 ke negatif 4? 4. Negatif Saya 6. pegang. Kalau Negatif 4 6. dengan 6, kalau positif 4 dengan positif 6, 4 lebih kecil. Tetapi kalau negatif 6 dengan negatif 4, negatif 6 yang kecil. So, saya letak negatif 6 dulu. Lepas tu baru negatif 4. Buat macam biasa, satu-satu kita buat. Okey, untuk negatif 6. Kita buat bulat. Perlu hitamkan? Perlu. Hitamkan sebab kita nampak di sini ada sama dengan. Di sini ada satu simbol sama dengan tu. So, kita perlu hitamkan. Okey, sudah hitamkan, dia kata lebih besar daripada negatif 6. Anak panah saya patut ke kanan ke kiri? Besar. Kanan. Yes, pandai ke kanan. Ke kanan. Sebab dia kata besar. Kalau besar ke kanan. Okey, sama juga untuk negatif 4. Saya buat di atas sikit bulatan saya. Perlu buat hitamkan. Mau hitamkan? Tak. Tak perlu sebab ini dia macam ni. Dia tak ada sama dengan.
Okey, dia tak ada sama dengan. So, kita tak perlu hitamkan. Kita buat kosong je. Okey, lepas tu dia kata kurang daripada negatif 4 ma. So, kalau kurang daripada negatif 4, kiri ke kanan? Kanan. Kiri. 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 Okey, Kiri. siapa yang confused? Kalau boleh, kita tulis je setiap satu ni. Kalau kamu siapa Okey. rasa yang confused lah. Okey, kalau awak rasa tak confused, tak payah tulis pun tak apa. Okey, sekejap. Okey, sekarang cari tempat di mana kedua-dua anak panah ini bertindih. Okey, so mana mereka bertindih? Di bahagian tengah-tengah. So, maksudnya nilai X yang mungkin di tengah-tengah ini. Di antara negatif 6 dengan negatif 4. So, sekarang macam mana ini? Okey, so senang je. Untuk soalan ni sebenarnya lagi senang daripada yang macam di atas. Okey, sebab kalau untuk yang ini, awak just ikut turutan. Tengok X dia di mana, X dia di tengah-tengah. So, nanti bila awak tulis jawapan, ikut je. Tulis di, okey, ikut turutan. Negatif 6, X lepas tu negatif 4. So, kemungkinan jawapan untuk X adalah di tengah-tengah. So, apa simbol yang patut saya letak di sini dan di sini? Sekarang, saya ajar. Okey, kita tengok di sini. Negatif 6 dengan X. Siapa besar? X. Yes, X di kanan. So, X lebih besar. So, simbol saya patut guna ini. Betul? Betul. Betul tak? Sini besar, X besar, 6 kecil. So, sini sempit. Maksudnya, X ni nilai di sebelah kiri kecil. Ini buka luas, Ma. So, maksudnya nombor yang di sebelah kanan itu besar. So, maksudnya X sekarang besar, 6 sekarang, negatif 6 sekarang kecil. X dengan negatif 4. Siapa besar? Negatif 4. Yes, negatif 4 besar, Ma. Sebab Negatif negatif 4. 4. Yes, sebab negatif 4 di kanan. Okay, sekarang kita tengok. Ini simbol kosong. Maksudnya tak ada hitamkan. So, ini tak ada sama dengan. Untuk negatif 6, dia hitamkan. So, ini saya perlu buat satu sama dengan. Okay, kalau awak semak, awak tengok di atas ya, dia sama je dengan yang ini. Dia gabungan kedua-dua ni. X lebih besar daripada atau sama dengan negatif 6. Cuba kita semak. X lebih besar daripada atau sama dengan negatif 6. Ini X kurang daripada negatif 4. X kurang daripada negatif 4. Okay, so sebenarnya ini adalah gabungan di antara kedua-dua ini. Okay, so ini jawapannya. So untuk yang ini sebenarnya dia lebih senang. Okay, asalkan tempat yang kita ataupun kawasan, okay, kawasan yang kita dua-dua anak panah ni bertindih, ini adalah nilai yang kemungkinan nilai yang mungkin bagi X. Okay, so boleh ke tak boleh belajar? So ini jawapan dia. So maksudnya X dia kemungkinan jawapan dia hanya negatif 6, negatif 5. Boleh tak jawapan dia negatif 4? Tak boleh. Tak boleh sebab ini tak ada sama dengan. Yes, very good. Pandai pun. So untuk soalan untuk kedua-dua ketaksamaan ini hanya ada dua jawapan sahaja X dia, iaitu negatif 6 dan negatif 5. Itu je. Okay, so hanya guna kedua-dua nilai X ini, dia adalah sesuai untuk kedua-dua ketaksamaan ini. Okay, selain daripada itu, semua salah. Dia semua tak boleh selesaikan kedua-dua ketaksamaan ini secara serentak. Okay, so saya harap korang boleh faham. Kalau sesiapa yang tidak faham, tak apa. Nanti bila awak cuba buat latihan di muka surat 163 kalau tak silap. Buku teks 163. Okay, awak kena cuba dulu. Baru awak akan tahu awak faham ke tak. Sekarang masih ada 8 minit lagi. Saya nak awak cuba nombor 1A dulu. Okay, korang semua cuba sekarang. Nanti saya tunjuk terus kat sini 1A. Okay, cuba sekarang. Ke saya tunjuk salah satu soalan. Lepas tu nanti korang, yang lain korang buat sendiri. Minggu depan baru kita bincang. Okay, saya pilih yang kalau korang nak saya pilih E ke F? Sebab dua ni lebih susah. Korang nak cikgu pilih yang mana satu? F. Okay, F. So, saya buat sekarang. Korang tengok ah. Tulis dekat atas saya. Sekejap. Korang boleh tengok ah.
Siapa yang sebenarnya dah boleh nampak dia punya cara tu, awak boleh buat laju sikit boleh skip sikit dia punya apa langkah. Sebab langkah ni saya buat panjang sebab saya nak korang faham. Untuk yang ini, kalau saya pindahkan 9X ke sebelah kiri, dia akan jadi tolak. Sebelah kanan tinggal apa? Cikgu, 9X sudah pindah, tinggal apa? Ni siapa boleh jawab? 9X sudah pindah ke sebelah, ini 9X saya sudah pindah ke sebelah kiri. 13X. Sebelah kanan tinggal 13X. Sebelah kanan tinggal apa? 4. Kenapa? Yes, kosong. Kenapa boleh 4? Kosong lah. Sebab 9X sudah pindah mah. Okay, very good. Bagus. Tak apa. Yang salah pun tak apa. Thank you sebab try. Ini yang saya nak. Yep. Cikgu kelas dah habis ke? Belum. Belum, yes. Satu. Okay. So, sekarang saya buat macam yang tadi. Kita tengok ada dua nombor, 1 dengan 3. So, ingat 1 sentiasa kecil, so dia berada di kiri, 3 berada di kanan. Okay, so kita buat 3 dulu. 3, dia tak ada hitam sebab dia tak ada sama dengan. So, X lebih besar daripada 3. Lebih besar, so maksudnya ke kanan. Untuk X1, 1 ini kena hitamkan sebab sini ada sama dengan. Okay, dia lebih besar daripada 1. So, ke kanan juga. So, sekarang, ini adalah X lebih besar daripada 1. Ini adalah X lebih besar daripada 3. Okay, so sekarang kita cari tempat petindih. So, di sini. Maksudnya di sini adalah nilai bagi X. So, di sini kita tahu 3 dengan X siapa besar? X. Ya, sebab X di sebelah kanan. So, X lebih besar daripada 3. So, itu je. So, ini tak ada hitam. So, kita tak perlu buat sama dengan. Kita ikut yang ni je. So, kalau awak tengok di atas, kita pilih yang ini. Okay. So, itu sahaja. Sebenarnya senang. Okay, tak apa. Nanti semua ni saya akan letak dalam grup. So, ingat pelajar hari ni, saya nak semua hari ni kena wajib isi Google Form. Kalau boleh sebelum hujung minggu ni sebab nanti saya kena buat catatan, senaraikan nama pelajar siapa yang tak ataupun tak buat kerja langsung ya. Okey, so untuk hari ni saya harap korang boleh try latih diri 7.2C. Saya tahu ramai sudah pernah buat beberapa bulan yang lalu. Okey, tetapi saya confirm korang dah lupa. Ataupun masa tu korang belajar sebenarnya pun tak tahu betul ke salah. Baik korang buat semula. Kalau buku matematik sudah habis tak apa. Buat kat kertas A4 ke kertas kajang ke, test pad ke, tak kisah. Okey, asalkan korang nak cuba, please. Sebab tahun depan nanti korang dah naik form 3, form 3 pula, form 2. Okay, so Form 3. faham tu? Sorry. Okay, so please buat Kalau tak silap tu muka surat 163. Okay, boleh Selamat